Salam sejahtera semua kita dari kumpulan 4. Hari ini kumpulan kita akan membuat perbincangan tentang tema kita jaga kita stay safe. Nama saya ialah Teo Chen, nombor metrik 2700550. Ini ialah ahli kumpulan saya. Kami ada 5 orang. Ini ialah isi kandungan kita. Dalam artikel utama kita telah membincangkan tentang pada tahun 2002 adalah dikira sebagai pasca COVID-19. Kes utama COVID-19 berlaku pada tahun 2019 dan Malaysia telah berperang dengan COVID-19 selama 4 tahun, iaitu bermula daripada tahun 2019 hingga 2020. COVID-19 pandemik telah membawakan pelbagai kesan kepada negara, ekonomi dan rakyat Malaysia. Pada ketika ini, kerajaan sentiasa berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada rakyat Malaysia dan usaha pemulihan ekonomi Malaysia. Namun begitu, Malaysia juga menghadapi perubahan virus baharu COVID-19 iaitu Omicron. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan Malaysia telah mengeluarkan pelbagai strategi untuk memerangi COVID-19. Kerajaan Malaysia telah mengumumkan Malaysia akan beralih ke fasa pengalihan ke endemik bermula daripada 1 April 2022. Masa fasa ini ialah rakyat Malaysia akan kembali ke kehidupan hampir normal. Kerajaan akan memberikan kelonggaran kepada semua sektor untuk memastikan Malaysia bermula pemulihan ekonomi Malaysia. Untuk memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat, kerajaan telah mengeluarkan satu prosedur SOP yang lebih terperinci. Tambahan pula, rakyat Malaysia wajib memakaikan pelitup muka iaitu mask di kawasan tempawan dan aplikasi MySejahtera akan terus digunakan. Penggunaan aplikasi MySejahtera dikecualikan di kawasan terbuka, manakala rakyat Malaysia perlu menggunakan MySJ Track di kawasan tertutup. Hal ini untuk memastikan COVID-19 di Malaysia dalam kawalan. Seterusnya, dalam tugasan ini kita juga membincangkan 7 langkah keselamatan untuk elak daripada jangkitan COVID-19 iaitu memakai penutupan muka di tempat awan. Langkah kedua ialah kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun ataupun bahan pencuci tangan. Langkah ketiga ialah segera mendapatkan rawatan apabila jatuh sakit. Langkah keempat ialah elak daripada mengunjungi tempat tumpuan ramai. Langkah seterusnya ialah elak daripada memakan sebarang produk haiwan yang mentah. Langkah keenam ialah elak situasi dekat dan rapat. Langkah terakhir ialah elak sentuhan terus dengan haiwan liar, daging dan kandang. Saya akan meneruskan perbincangan tentang vaksin diguna Malaysia di iktiraf WHO. Kerajaan Malaysia telah menggunakan beberapa jenis vaksin iaitu Sinovac, Pfizer dan AZ untuk mengurangkan jangkitan virus dalam kalangan orang. Kerajaan Malaysia telah memberikan kelulusan bersyarat iaitu sesiapa yang mengambil dos pertama dan kedua iaitu Sinovac dan AZ perlu mengambil Pfizer sebagai dos ketiga. Ini untuk memastikan keberkesanan vaksin dan meningkatkan imuniti kita untuk mengurangkan jangkitan pandemik COVID-19. Ketiga-tiga vaksin ini adalah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia iaitu WHO. Jadi kerajaan Malaysia telah memberikan suntikan vaksin kepada rakyat dan memastikan semua rakyat menerima vaksin yang lengkap. Yang pertama ialah Sinovac. Sinovac adalah dikembangkan oleh syarikat China Sinovac Biotech. Sinovac adalah vaksin virus yang tidak aktif yang dapat mencegah penyakit COVID-19. Yang kedua ialah Pfizer. Pfizer adalah berasal daripada syarikat Amerika Syarikat. Vaksin ini akan mencetuskan sistem imuniti untuk membentuk protein yang akan membantu tubuh membentuk antibodi yang boleh melawan penyakit COVID-19. Yang ketiga ialah AZ. AZ adalah berasal daripada syarikat British Sweden. Berdasarkan uji klinikal di beberapa negara, vaksin ini mempunyai nilai keberkesanan adalah sebanyak 63 sehingga 75%. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nada binti Yusuf. Nombor metrik 271-278. Saya akan membentangkan artikel sampingan fenomena kemurangan di Malaysia dalam era pandemik COVID-19. Kebanyakan orang dipengaruhi oleh emosi seperti ketakutan, pengasingan dan kebimbangan akibat tekanan dan perubahan dalam kehidupan mereka yang disebabkan oleh wabak itu. Wabak kesihatan mental yang seperti ini menyebabkan hampir 500,000 orang di Malaysia mengalami kemurangan yang menjelaskan kesihatan mereka dengan teruk. Masalah mental ini boleh memberi kesan kepada aspek kesihatan manusia. Orang dewasa mengalami gejala tekanan atau kemurungan.
Ini adalah krisis kesihatan utama yang menjejaskan ramai orang. Kemurangan adalah satu penyakit psikologi yang melibatkan tekanan perasaan yang serius kepada individu baik lelaki atau wanita, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga warga emas. Ia melibatkan rasa kesedihan yang berpanjangan, pilu, kecewa, putus harapan, hilang semangat untuk meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Pengamal nilai agama dalam mengatasi kemurangan semasa pandemik COVID-19. Kajian mendapati bahawa COVID-19 telah membawa kepada pelbagai implikasi yang mengundang kemurangan selain itu melalui pendekatan terapi psikoritual dengan kaedah solat zikir, doa amalan, filoterapi dan rasa redha dilihat sebagai salah satu platform alternatif yang boleh digunakan dalam menangani masalah kemurangan. Kesihatan mental memulakan rakyat mempunyai kemahiran daya tahan dan jati diri yang kukuh bagi melahirkan insan yang mandiri dan seiman dari aspek dalaman dan luaran. Periktirafan terhadap keperluan agama dalam proses membantu individu yang mempunyai masalah kesihatan mental juga semakin mendapat perhatian di barat. Keperluan elemen agama sebagai intervensi juga telah diperakui oleh badan profesional telah mengiktiraf dan mengakui bahawa agama merupakan satu elemen yang memberi sumbangan kepada perkembangan dan kefungsian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Solihin bin Rusli, nombor metrik 273511. Okey, seterusnya adalah ruangan kreatif. Okey, berkaitan dengan sajak yang bertajuk COVID-19 dan kita. Okey, COVID-19 namanya menggentarkan seluruh jiwa. Mangsanya bukan sekadar yang tua. Anak kecil baru melihat dunia juga terkena. Dari manakah datangnya? Dari percubaan makmal atau kenikmatan manusia menikmati kelawar penghuni gua, atau ujian yang maha kuasa bagi menegur manusia yang lalai leka. Kesannya, seluruh dunia mati langkahnya, semua manusia terperangkap di tempatnya. Yang miskin melarat terpuruk ekonominya, runsing membilang kewangan keluarga. Yang kaya menikmati rehat di rumah mewahnya, membilang hari ke mana kelak mendarat tubuhnya. Nasib kita tidak sama. Jika terlihat bendera putih, bantulah mereka. Begitulah hendaknya sesama manusia. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Zul, nombor metrik 271440. Sekarang saya akan membentangkan bahagian ini, iaitu berita semasa. Bahagian ini akan menekankan tentang berita semasa atau terkini yang berkaitan dengan tema majalah, iaitu COVID-19. Berita semasa ini akan diambil daripada sumber bernama yang dikeluarkan pada 27 Jun 2022 yang bertajuk kes varian Omicron lebih mudah merebak di kesan di Sarawak. Bahagian ini penting kerana pembaca dapat mengetahui isu semasa berkaitan dengan COVID-19 terutama di dalam Malaysia. Hal ini secara tidak langsung akan membuatkan pembaca lebih cakna dengan keadaan semasa sambil membaca majalah ini. Okay, seterusnya kalender. Bahagian ini akan menekankan tentang kalender untuk tahun hadapan, iaitu tahun 2023. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik perhatian pembaca kerana kebiasaannya pembaca tertarik untuk melihat kalender tahun akan datang disebabkan pembaca ingin mengetahui tarikh-tarikh cuti umum, tarikh hari lahir, tarikh hari lahir dan sebagainya. Okay, dan terakhir ialah sudut lensa. Bahagian ini akan menekankan tentang foto-foto yang berkaitan dengan tema majalah dengan menitik beratkan bahawa sukan dapat menyihatkan tubuh badan kepada pembaca. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi galakan dan mencetus daya tarikan kepada pembaca untuk turut bersukan setelah melihat foto-foto yang dipaparkan di bahagian ini. Dan yang terakhir sekali ialah ruangan iklan. Ini merupakan muka surat terakhir di dalam majalah kami ini. Bahagian ini akan memaparkan iklan-iklan terutamanya berkaitan dengan makanan kerana restoran-restoran franchise ini sering seperti KFC, Pizza Hut, McDonald's dan sebagainya sering mengeluarkan menu-menu yang baru dan juga menawarkan diskaun bagi menarik perhatian pelanggan setelah membaca majalah ini.
hal ini secara tidak langsung dapat membuatkan pembaca untuk tidak melepaskan peluang bagi membeli makanan tersebut disebabkan melihat fotonya yang nampak menyelerakan. Sekian saja daripada akunan kami. Terima kasih.